berhijrah. Ataupun dengan bahasa lain, Islam ajar kita setiap hari agar kita berubah. Berhijrah ataupun berubah ke mana ni? Berubah ataupun berhijrah menjadi insan hamba yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. Pepatah Arab menyebut, Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbubun. Mana-mana orang yang hari ni sama je dengan hari kemarin. Tak ada perubahan. Hari ni dengan kemarin sama je. Tahun ni dengan tahun lepas sama je. Maka pepatah Arab menyebut fahuwa maghbubun. Orang itu sedang tertipu dengan kehidupan diri dia sendiri. Dia syok sendiri. Seolah-olahnya istilah begitu kita boleh guna. Dia tak ada perubahan. Tak ada perubahan dari sudut ilmunya tak bertambah. Dari sudut amal solehnya tak bertambah. Dari sudut imannya tak bertambah. Maka orang ni disebut sebagai orang yang syok sendiri. Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dia. Ini golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua. Pepatah Arab menyebut, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Mana-mana orang yang hari ni lebih baik dari hari kemarin. Tahun ni insya-Allah lebih baik dari tahun lepas. Bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya, bertambah ibadahnya, bertambah imannya, fahuwa rabih. Inilah sebenar-benarnya orang yang beruntung. Moga-moga kita termasuk orang yang kedua ni. Tapi ada pula golongan yang ketiga. Golongan ketiga macam mana? Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Mana-mana orang yang hari ni lebih teruk dari hari kemarin. Ataupun tahun ni, na'udzubillah min zalik, lebih dahsyat daripada tahun lepas. Fahuwa mal'unun. Orang ni lah orang yang terlaknat. Na'udzubillah min zalik. Bukan setakat tak ada perubahan, tapi ilmunya makin berkurang. Akhlaknya makin teruk. Tutur katanya makin kasar. Orang ni orang yang sudah jauh dari rahmat Allah. Moga-moga kita di awal tahun baru hijrah ini, kita termasuk golongan yang kedua, orang yang khairan min amsih, orang yang lebih baik daripada hari yang lepas, tahun ni lebih baik daripada tahun yang lepas. Amin ya rabbal alamin. Dengan kata lain, Islam mengajarkan kepada kita agar kita berubah. Berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita ni seorang ustaz, kena jadi esoknya ustaz yang lebih baik dari hari ni. Contoh, kalau kita ni seorang ibu ataupun bapa, hari ni kita kena jadi lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita ni seorang anak, hari ni lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita ni seorang nenek, hari ni lebih baik dari hari kemarin. Islam mengajar setiap hari kena berubah, kena hijrah menjadi insan ataupun hamba yang lebih baik, sama ada dalam hubungan dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia. Ini yang pertama. Yang kedua saya nak sebutkan, hijrah ni satu sunnatullah. Satu sunnatullah. Apa sunnatullah tu Ustaz? Hijrah ni sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita nak ataupun tidak, ia pasti akan berlaku. Hijrah ataupun perubahan pasti berlaku dalam keadaan kita sedar ataupun kita tidak sedar. Kita ingatkan kalau ibu-ibu dulu, ketika umur kita mungkinlah 20-an ataupun belasan tahun, kita tengok gambar kita yang dulu-dulu kan. Dengan keadaan kita sekarang, tengok umur 17 dan sekarang umur 71. Beza tak? Beza. Hijrah itu hijrah dari sudut rupa paras ataupun dari sudut rupa bentuk.
Mungkin dulu masa umur belah-belah tahun, awal 20-an, badan kita langsing contoh kan. Tapi sekarang ni tak berapa langsing sangat. Contoh, itu hijrah juga. Hijrah dari sudut tubuh badan. Ataupun dari sudut wajah kita, dulu mungkin terik, tegang mukanya. Tapi sekarang ni kurang dah sikit. Hijrah juga. Hijrah dari sudut rupa bentuk. Kalau kita kan haji, pakcik-pakcik contoh kan. Masa umur 17 tahun, awal 20-an, berlari taman 10 kilo, 20 kilo, steady je. Tapi sekarang umur 71 tahun, berlari sekejap je, rasa mengah dah, rasa letih dah. Hijrah juga. Hijrah dari sudut tenaga. Nak menunjukkan kepada kita, hijrah ni pasti berlaku. Dan memang berlaku pun. Kalau kita sedar, kita dulu sebelum kita ada di dunia ni, kita dari tempat lain. Kita awalnya berada di alam rahim. Allah hijrahkan kita ke alam dunia. Sekejap je lagi. Mungkin saya dulu. Ataupun mungkin para jemaah dulu. Akan dihijrahkan ke alam barzakh, alam kubur pula. Mungkinlah jemaah tertanya-tanya kenapa contohnya. Ustaz Wan minggu depan ni tak ada dah slot dia. Maka diberitahu contoh sajalah. Ustaz Wan tu dah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sedekahkan Al-Fatihah pada beliau. Contoh. Jangan dibaca sekarang, ada lelaki ni. Tapi nak sebutnya sekejap je lagi. Kerana kematian boleh datang bila-bila masa. Hijrah juga. Hijrah menuju ke alam barzakh. Lepas daripada tu, hijrah juga. Hijrah masuk ke alam mahsyar. Kemudian hijrah lagi. Orang beriman akan dihijrahkan ke tempat yang kekal abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin nombor 2 yang saya nak sebut pada malam ni, pada tajuk hijrah yang terbaik, kita kena sedar dalam hidup kita ni, hijrah ataupun perubahan pasti berlaku. Kerana ia merupakan satu sunnatullah. Satu sunnatullah. Cuma persoalannya, kita lah orang beriman, kita nak tahu apakah hijrah yang terbaik bagi kita. Hijrah macam manakah yang paling Allah suka? Hijrah macam manakah yang paling terbaik? Macam mana bentuk hijrahnya? Persoalan tentang hijrah yang terbaik ini pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Pada nombor hadisnya 1698 dalam kitab Sunan Abi Daud. Abdullah bin Amr bin As ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Wahai Rasulullah, hijrah macam manakah yang paling afdal? Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Wahai Rasulullah, hijrah macam manakah number 1, terbaik, yang paling disukai Allah, yang paling afdal? Sahabat tanya. Semua perubahan ada kebaikannya. Semua penghijrahan ada hikmahnya. Tetapi apakah yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling baik? Kita boleh belajar satu hal para jamaah sekalian dengan para sahabat. Para sahabat bila mereka bertanya satu-satu soalan, mereka akan tanya apakah yang terbaik? Apakah yang paling afdal? Ini teknik para sahabat mengajukan persoalan. Dia bukan hanya semata-mata nak tahu boleh ataupun tidak. Dia bukan sengaja nak tahu okey ataupun tak. Sahabat kalau dia tanya, dia cari yang terbaik. Sebab itu banyak soalan kita akan jumpa yang ditanya oleh sahabat. Mereka akan tanya, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling Allah suka? Contoh. Ataupun soalan lain, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah macam mana yang paling banyak pahala? Mereka akan cari yang paling bagus, paling baik, paling banyak pahala, paling disukai Allah.
Maka dalam banyak-banyak soalan yang ditanya oleh para sahabat, salah satu soalannya, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Wahai Rasulullah, hijrah macam manakah yang paling afdal? Agak-agak apa jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam? Dalam konteks kita hari ini di Malaysia, tahun 2023 contohnya. Hijrah macam mana yang paling afdal? Adakah hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah? Sekarang sudah tidak ada dah hijrah demikian rupa. Maka hijrah macam mana yang paling afdal? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ini kita boleh tulis, kita boleh catat dan kita boleh jadikan sebagai azimat dalam hidup kita. Apakah penghijrahan, perubahan yang paling Allah Ta'ala suka bila kita buat? Apa dia? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hijrah yang paling afdal itu adalah antahjura ma karihallah. Apa maksudnya? Antahjura ma karihallah, iaitu apabila seseorang meninggalkan perkara yang tak disukai oleh Allah. Itulah hijrah yang paling afdal. Apa sahaja yang tak disukai oleh Allah kita tinggalkan. Bermaksud kita sedang melakukan hijrah yang paling baik. Apa dia Allah Ta'ala tak suka? Contoh, buang masa, kita tinggalkan. Apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka? Contohnya, duk berbicara tentang orang lain, perkara tak berfaedah, contohnya. Kita tinggalkan benda-benda tersebut. Benda sia-sia, benda yang tak tambahkan iman, tak tambahkan amal, benda dosa, pastilah kita tinggalkan dah. Tapi benda-benda yang tidaklah membawa kepada dosa sangat. Tetapi benda yang tak ada faedah, tak menambahkan iman dan amal contohnya. Kita tinggalkan segala macam yang Allah tak suka, maka ketika itulah kita sedang melakukan hijrah yang terbaik. Para jemaah sekalian, apa tanda kita telah berhijrah? Apa tanda dia? Oh, kalau kita katakan, saya telah hijrah, kata dia. Saya telah taubat. Saya telah berubah. Mesti kena ada tanda dia. Maka para ulama mengatakan, tanda orang yang telah berhijrah ataupun sedang berhijrah itu ada beberapa tanda. Apa tanda dia? Yang pertama, tanda orang yang telah ataupun sedang berhijrah ke arah yang lebih baik. Tanda yang pertama adalah man taba wa lam yata'allama bi'ilmin falaysa bitaibin. Maksudnya, yang pertama, tidak dianggap seseorang itu berhijrah kalau ilmunya tidak di-upgrade ataupun tidak di-update. Tanda orang hijrah, dia mesti cari ilmu untuk upgrade ilmu dia ataupun update ilmu dia. Itu tanda orang berhijrah. Kan kita dengarkan ada satu istilah sekarang ni. Istilah apa dia? Artis yang berhijrah. Kan? Artis yang berhijrah. Apa tanda artis itu sedang berhijrah? Tandanya mestilah dia menuntut ilmu untuk mengupgrade dan mengupdate ilmu-ilmu yang dia telah ada. Kita semua ni sudah ada ilmu. Kita dah ada ilmu dah. Ilmu macam-macam ilmu lah. Kita belajar dari sekolah rendah, sekolah menengah sampailah sekarang ni duk dengar kuliah sebagainya. Ada dah ilmu sikit sebanyak. Tapi tanda kita berubah, berhijrah, mesti kita sentiasa update dan upgrade ilmu kita. Macam juga aplikasi Waze kan. Kalau Waze tidak update, tidak upgrade, maka ada tempat-tempat tertentu kita tak boleh sampai. Maka mestilah kita kena update dan upgrade aplikasi Waze tadi.
Begitu juga orang yang berhijrah, bertaubat, berubah. Tandanya ilmunya itu bukan setakat ilmu yang kita dapat pada waktu dulu-dulu. Tetapi kita kena upgrade dan update sentiasa. Contoh kan, kalau kita buat demonstrasi contohnya kan, kita buka semua gambar kamera kita ni, kita minta para jemaah tunjukkan cara takbiratul ihram. Agak-agak sama tak kita 98 orang? Pasti ana yakin tak sama. Tak sama. Macam-macam gaya takbirnya ada. Jadi yang mana yang tepat? Yang mana yang diajarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu maksud saya, ilmu mesti di-upgrade dan mesti di-update. Ataupun contoh lain kan. Kita minta contohnya ada 98 orang dalam kalangan kita pada malam ni. Setiap orang cuba baca surah Fatihah. Agak-agak sama tak antara kita baca ni? Pastinya tak sama. Maka siapakah yang tepat, yang betul tajwidnya, makhrajnya? Maka tanda orang hijrah, dia mesti upgrade dia punya ilmu, mesti update dia punya ilmu. Kita tahu baca, tapi yang mana yang paling betul? Yang dari sudut makhrajnya, dari sudut tajwidnya, dari sudut sifat hurufnya, semua tu ada penilaiannya. Maka tanda orang hijrah yang pertama, dia mesti upgrade dan update dia punya ilmu. Ini secara ringkas sajalah saya sebut pada malam ni. Yang kedua, apa tanda orang hijrah? Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin. Tidak dianggap seseorang itu sedang berhijrah, tetapi ibadah dan amalnya tidak bertambah. Dia kata dia dah hijrah, tapi ibadahnya sama sahaja. Dia kata dia dah taubat, tetapi amalnya sama sahaja. Dia kata dia dah berubah, tetapi amal solehnya itu macam dulu-dulu juga. Maka dia tidak dianggap orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah mesti upgrade, mesti update dia punya ilmu. Alhamdulillah. Dulu-dulu mungkinlah 3-4 tahun yang lepas kan, kita lihat bacaan suratul Mulk ini tidaklah berapa sangat dijadikan amalan di masjid ke, surau ke, ataupun kita buat majlis online sebegini. Tapi alhamdulillah, banyak masjid-masjid, banyak surau-surau. Hari ni kita tengok, lepas je solat isyak, kita baca dulu suratul Mulk beramai-ramai. Kenapa kita baca beramai-ramai? Kerana memberi semangat agar kita istiqamah. Kalau kita baca seorang, payah juga nak baca tiap malam. Tapi bila baca ramai-ramai ni, menjadikan kita lebih bersemangat. Jadi, bertambah dari sudut ibadah kita. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita tengok SPAQ, anda rasa mungkinlah sejak lebih setahun dah ni, kita menyediakan satu platform online. Contohnya kan, pada setiap malam Jumaat, kita baca surah Al-Mulk. Sebelum ni kita baca Yasin. Ada ketikanya kita baca suratul Kahfi. Itu bermaksud bertambah dari sudut amal kita. Syukur pada Allah dan kita doakan istiqamah sampai kita meninggal dunia. Kerana tanda orang berhijrah itu yazdad fil ibadah, bertambah dari sudut ibadah ataupun amal soleh dia. Ini tanda yang kedua lah. Saya sebut secara ringkas-ringkas saja. Yang ketiga, apa tanda orang berhijrah? Tanda yang ketiga, wa man taba wa lam yughayyir rifaqatuhu falaysa bitaibin. Tidak dianggap seseorang itu telah berhijrah ataupun sedang berhijrah, tetapi akhlak dan perilakunya tidak berubah sama seperti sebelum ni. Perilakunya, akhlaknya tak berubah. Perangainya makin tak senonoh kita tengok. Tapi dia kata dia hijrah. Sebenarnya dia bukanlah
orang yang berhijrah. Kerana orang yang berhijrah dalam keadaan berubah perilakunya, akhlaknya, tutur katanya, perlakuannya, pribadinya berubah. Cakap yang baik saja, tidak cari salah orang, jadi mata lebah, bukan jadi mata lalak yang asyik cari kelemahan, kesalahan orang. Maka itu tanda orang yang sedang berhijrah. Inilah secara ringkas saya sebutkan pada malam ni. Cumanya persoalannya para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang hijrah, perubahan dan sebagainya, boleh jadi kita tanya, Ustaz, penghijrahan ataupun perubahan ini saya nak mula dari mana nak start? Nak start berubah ni dari mana? Nak start hijrah ni dari mana sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendirilah perlu ubah nasib dia. Maknanya kalau kita nak berubah, kita nak taubat, kita nak hijrah, jangan mengharapkan perubahan tu dari orang lain. Kalau kita nak berubah, nak hijrah, perubahan itu mestilah mula dengan diri kita sendiri. Mula dengan diri kita sendiri. Sebab itulah malam ni saya nak kongsikan. Perubahan itu mestilah bermula dengan 4M. 4M mula. Mula dengan 4M. Apa dia 4M ni? Yang pertama, M yang pertama, mula dengan diri sendiri dahulu. Kalau nak melihat perubahan, mula dengan diri sendiri dulu. Jangan kita mengharapkan orang lain berubah, tapi kita tidak berubah. Mula dengan diri sendiri dulu. Ini yang pertama. M yang kedua, mula dengan perkara yang kecil. Mula dengan perkara yang kecil. Jangan kita nak ubah terus benda yang besar-besar. Itu di luar bidang kuasa kita. Mula yang kecil-kecil dahulu. Yang boleh kita buat dengan diri kita, kemampuan diri kita. M yang ketiga, mula dengan apa yang ada di tangan kita. Mula dengan apa yang ada di tangan. Contoh, kita nak meniaga contohnya. Modal kita kecil. Gunalah dulu modal yang ada di tangan. Jangan kita pinjam di tangan orang lain. Jangan. Maka nak berubah, nak buat perubahan, mula dengan apa yang ada di tangan kita. Jangan mula dengan apa yang ada di tangan orang lain. Dan M yang keempat, mula dari sekarang. Mula dari sekarang. Mula dari sekarang itu pun sudah dikira lambat sebenarnya. Kerana sekarang dia 3 suku kata. Sekarang. Kita tukar, kita ubah, kita katakan mula dari now. Mula dari now. Now, 1 suku kata sahaja. Sekarang 3 suku kata. Kalau now, dia lebih cepat daripada sekarang. Sebab 1 suku kata. Maka perubahan itu mestilah bermula dengan 4M. Mula dengan diri sendiri, mula dengan perkara yang kecil, mula dengan apa yang ada di tangan, dan mula dari now. Dan kalau kita ingat, saya ingat dulu ketika awal-awal dijemput oleh SPAQ, kalau tak silap saya, kalau malam Jumaat ni untuk kita capai jemaah yang menyertai platform online kita sehingga 100 jemaah, agaknya dulu saya rasa macam payah sikit lah. Saya ingat dulu lebih kurang 60 orang macam tu je biasanya. Tapi Alhamdulillah, kita tengok
kehadiran para jemaah yang menyertai majlis kita ni konsisten. Sekarang ni kalau malam Jumaat, walaupun kita baca hanya surah Al-Mulk saja, ataupun kita tadabbur ayat-ayat tertentu saja, tetapi kehadirannya boleh mencecah seramai 100 orang. Dan malam ni pun alhamdulillah yang bersama di talian dengan kita lebih kurang 100 orang. Syukur pada Allah. Perubahan. Mula dengan diri sendiri, mula dengan perkara kecil, mula dengan apa yang ada di tangan, mula dari now. Pasti akan kita melihat kejayaannya. Kalau kita mengharapkan kejayaan di masa depan, tapi tindakan kita pada hari ini tidak berubah sebagaimana kita buat pada hari-hari semalam, pasti perubahan tidak akan berlaku. Kata Albert Einstein, we cannot solve the problem with the same thinking when we created them. Kita tidak mampu menyelesaikan sesuatu masalah di masa depan dengan tindakan dan pemikiran yang sama yang kita lakukan pada hari ini, sama juga seperti kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Maknanya kita akan menemui kegagalan. Sebab itulah para jemaah sekalian, sebagai penutupnya lah, saya nak ingatkan, bagi diri kita yang nak istiqamah berubah, istiqamah hijrah, istiqamah taubat, ia bukanlah satu benda yang mudah. Kerana kita akan berdepan dengan ujian yang besar, iaitu mulut orang. Mulut orang akan kata je kat kita. Kita buat benda tak molek, orang akan kata. Tapi yang peliknya kadang-kadang, kita buat benda baik pun orang kata juga. Kita hijrah ke arah lebih baik, orang kata. Kita nak taubat, orang kata. Kita nak jadi orang yang ikhlas, orang kata. Kita nak jadi orang istiqamah pun, ada mulut orang kata. Sebab itu kita ingatkan pada malam ni, kalau kita yakin apa yang kita buat ni betul, kita buat tak salah dari sudut hukum hakam, tak menyalahi undang-undang, tak mengetepikan orang terdekat dengan kita, tidak tindas orang bawah, tak tarik orang atas, buat sajalah perubahan, hijrah sajalah, taubat sajalah, ikhlas sajalah, istiqamah sajalah. Kerana itu sunnatullah, orang yang nak berubah, dia akan berdepan dengan cabaran mulut orang. Akhirnya saya tutup tazkirah ini dengan 2 rangkap pantun lah, sebagai semangat kepada saya dan kita semua agar kita istiqamah dan menjadi orang yang berpendirian teguh. Pantun yang pertama, bumi Selangor, bumi penuh dengan purbanya. Kaya ia dengan aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, jangan mudah untuk kita ubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk kita ubah lagi. Mulut orang selama-lamanya akan berkata-kata, sehinggalah satu masa kita tidak mampu lagi berkata-kata. Dengan kata lain, manusia akan tetap berkata sehinggalah kita meninggal dunia. Moga-moga di awal tahun baru hijrah ini, kita menjadi orang yang berpendirian teguh di dalam kita berhijrah. Duduk tegaknya amatlah kukuh, diterpa ribut takkanlah roboh, pendirian teguh dada pun penuh, ditipu daya takkan terkecoh, pendirian tegas gagah berani, taat sumpah peganglah pada janji. Moga-moga bermanfaat perkongsian kita sempena ma'al hijrah pada tahun ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali pada moderator. Dipersilakan.
Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Fadil Ustaz. Jazakallah khair Fadil Ustaz Wan Halim atas kesudian memimpin bacaan surah Al-Mulk itu tadi dan juga berkongsi ilmu mengenai hijrah yang terbaik. Dan sesungguhnya Allah SWT akan meletakkan hamba-Nya yang berjuang di jalannya di tempat yang sewajarnya. Dan Allah SWT juga akan sentiasa membantu hamba-Nya yang berniat untuk melakukan perubahan baik pada diri dan kehidupannya. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat buat kita semua dan tak lupa juga kepada penaja juga penyumbang-penyumbang yang untuk keberkatan rezeki ini. Semoga kita teruskan menyumbang untuk kesinambungan majlis ilmu ini, Kelab Sahabat Hifdz Al-Quran. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk menutupnya dengan doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustazah, terima kasih kepada semua. Temu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz.